Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi والعمل به والنشر به حتى يأتنا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم حرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا حافظ يا مجب قلصنا من الوباء. يا الله الأمان الأمان الأمان. يا حافظ يا مجب قلصنا من الوباء. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pada malam yang mulia, pada bulan yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan juga waktu yang mulia, dan setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia ini salat, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Dan dengan keberkatan majlis ilmu ini, mudah-mudahan segala musibah bala bencana yang menimpa kita diangkat dan kita diberikan kesihatan yang baik oleh Allah SWT, zahir dan batin, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Iaitu masih lagi pada bab yang ke-8 berkenaan dengan adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Ini adab-adab yang berkaitan dengan setelah terbitnya matahari sampai kepada waktu gelincirnya matahari. Sebagaimana telah kita sebutkan, sebagaimana telah disebutkan sebelum ini, bila matahari terbit kadar tinggi segala, maknanya bila lepas daripada waktu syuruk, dengan tambahan masa 16 minit lepas pada waktu syuruk, maka disunatkan kita untuk mengerjakan solat sunat isyraq, iaitu sebanyak 2 rakaat. Kemudian setelah mana matahari agak tinggi 1/4 siang, barulah disunatkan untuk mengerjakan solat sunat duha, sama ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat ataupun 12 rakaat, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yang telah dibacakan pada minggu yang lalu. Dan orang yang mengerjakan solat sunat isyraq dan juga solat sunat duha, setelah mana dia melakukan fardu subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah SWT sehinggalah matahari terbit, maka orang ini akan mendapat pahala, ganjaran pahala seumpama dia mengerjakan haji dengan umrah secara sempurna, yang disebut dalam hadis secara tam, secara sempurna. Itu pahala orang mengerjakan solat sunat duha ataupun isyraq di samping dia mengerjakan subuh secara berjemaah dan juga dia duduk berzikir sehinggalah terbit matahari. Kemudian berkenaan dengan solat sunat duha, banyaklah kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan orang yang mengerjakan solat sunat duha, walaupun hanya sekadar 2 rakaat, disebutkan dalam hadis diampunkan dosanya oleh Allah SWT, walaupun dosa yang dilakukannya itu sebanyak buih-buih di lautan, iaitu dosa-dosa kecil. Dan orang yang mengerjakan solat sunat duha itu juga tergolong dicatat di kalangan orang yang bertaubat kepada Allah SWT, dan juga dicatatkan orang yang mengerjakan solat sunat duha itu sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah SWT. Kemudian dalam hadis juga disebutkan orang yang mengerjakan solat sunat duha sebanyak 12 rakaat
Allah akan bina untuk dia sebuah rumah di dalam syurga. Dalam arti kata yang lain, orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kemudian orang yang mengerjakan solat sunat duha juga disebutkan dalam hadis akan akan masuk syurga itu melalui pintu duha. Akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu duha. Kemudian orang yang mengerjakan solat sunat duha ini, Allah akan lapangkan rezeki dia, baik rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin. Akan dicukupkan rezeki dia. Dan orang yang mengerjakan solat sunat duha ini juga disebutkan dalam hadis seumpama dia bersedekah, memberikan sedekah. Itu antara kelebihan orang yang mengerjakan solat sunat duha. Jadi orang yang mengerjakan solat sunat duha ni seumpama juga dia menjaga 360 sendi tubuh badan dia. Orang yang mengerjakan solat sunat duha ni seumpama dia merawat ataupun merawat 360 sendi yang ada pada tubuh badan dia. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa gelincirnya matahari itu kecuali hanya sembahyang ini saja. Maknanya antara terbit matahari sampailah kepada waktu gelincir matahari, waktu zawal, tidak ada solat sunat yang lain yang dikhususkan melainkan hanya solat sunat isyraq dan juga solat sunat duha sahaja. Maka waktumu yang selebihnya adalah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Maknanya selesai daripada solat sunat isyraq, selesai daripada solat sunat duha, tidak ada perkara yang lebih baik daripada 4 perkara yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali ini. Yang pertama ialah menuntut ilmu, yang kedua beribadah, yang ketiga berkhidmat, buat kebajikan, kemudian yang keempat adalah mencari rezeki yang halal. Yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama yang lebih afdal bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Jadi setelah mana selesai pada isyraq dan duha itu, perkara yang utama, yang afdal dituntut oleh seseorang untuk dilakukan ialah mencari ilmu, menuntut ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Bukan ilmu yang sia-sia. Cari ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk akhirat terutamanya. Yang bukan ilmu yang sia-sia, yang sangat diminati oleh orang sekarang ini, iaitu pada zaman Ghazali dan juga pada zaman kita ni, yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi mesti cari ilmu yang bermanfaat. Kalau mencari ilmu yang tidak bermanfaat, ibarat dia buang masa. Membuang masa. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah khauf, menambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu. Ilmu yang bermanfaat itu bila kita belajar, kita tuntut, kita dapat melihat aib kita, keaiban diri kita, bukan melihat keaiban orang lain. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu ialah apa? Ilmu yang menambah makrifahmu, menambah makrifahmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu. Ilmu yang menambahkan makrifatullah. Makin kita belajar ilmu ni, makin kita kenal Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan lagi ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu apa? Yang menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia. Ilmu yang menjadikan kita sangat sedikit gemar terhadap dunia. Maknanya menjadikan seseorang itu gemar terhadap dunia itu sedikit. Bukan gemar yang banyak, hanya yang sedikit saja. Maknanya mengambil dunia itu sekadar keperluan untuk dihidup di dunia saja. Bukan berlebih-lebihan dalam mencari dunia. Maksudnya dalam hatinya dia tidak ada hubbud dunia, tidak ada cinta dunia.
Jadi ini ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau belajar sesuatu ilmu yang makin dia belajar makin menambahkan cinta daripada dunia, makin menjadi dia hubbud dunia, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian apa lagi ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang dapat menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Bila belajar ilmu ni, dia menambahkan gemar seseorang itu terhadap negeri akhirat. Menambah dia gemar terhadap akhirat. Kemudian apa lagi ilmu yang bermanfaat itu ialah bila dipelajari ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat itu membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu. Bila belajar ilmu ni yang bermanfaat ini, maka seseorang tu dia akan kenal bermacam-macam penyakit amalan, penyakit hati, penyakit yang berkaitan dengan amalan soleh seseorang, sehingga engkau dapat menjauhinya, iaitu menjauhi penyakit tersebut. Banyak penyakit yang berkaitan dengan hati, yang mana di bahagian yang ketiga nanti daripada kitab ini Imam Ghazali akan sebut perkara-perkara ataupun penyakit-penyakit yang melibatkan 7 anggota tubuh badan, yang melibatkan 7 anggota yang zahir, kemudian yang melibatkan anggota batin iaitu hati. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan dan penipuannya. Apa lagi ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bila dipelajari ilmu tersebut, maka seseorang akan kenal apa tipu daya syaitan. Apa tipu daya syaitan, sehinggalah engkau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan. Sehinggalah seseorang itu dia akan kenal ini tipu daya syaitan. Jadi kalau tak belajar ilmu ni, maka dia tidak akan tahu itu tipu daya syaitan ataupun tidak. Contoh dalam kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni seorang ulama yang hebat. Ketika mana dia sedang beribadat, tiba-tiba terpancar satu cahaya, dan daripada lepas terpancar cahaya itu, terdengarlah satu suara yang mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir, bermula daripada saat ini engkau tak perlu solat lagi. Segala kewajipan ibadat terangkat, engkau tak perlu solat lagi. Datang pada Syekh Abdul Qadir tengah buat ibadat tu, tengah khusyuk buat ibadat, tiba-tiba datang suara mengatakan, aku ni Tuhan engkau, mulai daripada sekarang ni kau tak perlu lagi buat ibadat. Agak-agak apa kata Syekh Abdul Qadir? Cis, celaka engkau syaitan. Cis, celaka engkau syaitan. Mana Syekh Abdul Qadir tahu itu adalah syaitan? Bukan datang daripada Allah SWT. Itu syaitan. Macam mana Syekh Abdul Qadir boleh tahu itu syaitan? Kerana tak mungkin Allah SWT akan melucutkan ataupun meniadakan taklif terhadap seseorang. Maknanya Allah tak akan kata macam tu kepada seseorang, maknanya tak perlu buat ibadat. Kerana baginda Nabi SAW pun mula daripada Nabi kecil, dah balik, dah diangkat sebagai Rasul, sampailah Nabi SAW wafat, tak pernah sekali pun Allah mengatakan tak perlu buat ibadat. Jadi dia kenal ini adalah syaitan. Jadi kalau orang yang tak ada ilmu, maka dia akan anggap itu suara-suara daripada Tuhan, yang mengatakan dia tak perlu lagi solat. Dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Ini kalau tak belajar, tak tahu mana satu ilmu yang bermanfaat dan mana satu yang tak bermanfaat. Oleh sebab tak belajar inilah ada orang yang mendakwa-dakwi bila dia tengah duduk, dia buat ibadat, kan, dia berkalwat, duduk di kaki gunung ke, di dalam hutan ke,
Kan. Kemudian bila datang suara-suara tertentu mengatakan aku ini wali, aku ini sekian, maka dia pun percaya. Sebab apa? Sebab dia tak kenal mana satu tipu daya syaitan dan bukan. Ketika mana syaitan menggoda ulama usuk. Ulama usuk ni ulama yang jahat. Ada orang yang berilmu, yang ulama tetapi jahat. Ulama usuk ni ulama yang jahat. Yang kita kena cari ialah ulama akhirat. Bukan ulama usuk. Ulama akhirat. Dan berhasil yakni syaitan menjadikan mereka yakni ulama usuk tu sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya. Jadi ulama usuk ni orang yang ada ilmu, tinggi ilmu dia, tetapi dia tak beramal dan menggunakan ilmu dia tu untuk dunia. Sebagaimana syaitan lah. Syaitan ilmunya tinggi. Syaitan ilmunya tinggi. Syaitan tu ketua daripada malaikat lagi. Tapi oleh kerana dia ingkar, aba wastakbara, dia ingkar. Ketika mana Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak sujud. Dia mengatakan dia tu daripada api, dibuat daripada api, dijadikan daripada api, Adam tu daripada tanah. Maka sejak daripada itulah dia dimurkai oleh Allah SWT, walaupun ilmunya tinggi, tetapi dia jadi jahat. Sebagaimana sebahagian orang yang ada ilmu tetapi dia menjadi ulama usuk, ulama yang jahat, yang mencari agama, mencari dunia dengan agama, dengan ilmunya. Ini semua tertipu dengan syaitan. Kerana mereka telah membeli dunia. Ini mereka ni ulama usul ni telah membeli dunia dengan agama. Dia jadikan agama dia untuk mengumpul harta benda dunia. Jadikan agama tu untuk mengumpulkan harta benda dunia. Dan menjadikan ilmu yang dia ada tu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, mengambil harta pemerintah, memakan harta wakaf. Dia ada ilmu tapi ilmu dia digunakan untuk ambil harta sultan, untuk memakan harta wakaf, kemudian ambil harta anak yatim, harta orang miskin dan harta orang Islam. Dengan ilmu yang dia ada tu dia tipu, dia helah untuk keuntungan dunia dia. Di sepanjang hari mereka, yakni ulama usuk tadi hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Mereka menghabiskan waktu untuk mencari pangkat, kedudukan dunia dan juga kedudukan di hati manusia. Maksudnya menyampaikan ilmu bukan menarik manusia kepada Allah, menarik manusia kepada diri dia. Bukan menarik manusia tu kepada Allah. Untuk itu mereka sanggup, yakni mereka ulama usul ni sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan berbincang. Oleh kerana nak mencari dunia ni, maka mereka gunakan kepakaran, kemahiran yang mereka ada, kefasihan lidah mereka ketika mana berpidato dan sebagainya, untuk menarik, untuk mencari habuan dunia. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu kalau kita nak tahu lebih lagi, kita boleh buka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ulumuddin sekarang ni kalau dicetak, kalau yang saiz besar ada 4 jilid. Yang saiz besar sikit ada 4 jilid. Kalau yang saiz kecil sikit daripada 4 jilid tu ada 10 jilid. Ada 10 jilid, tebal. Itu kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nak tahu, boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, kalau seseorang tu dia boleh baca kitab Ihya Ulumuddin, dia ahli dia dalam bidang tu, maka hasilkanlah olehmu akan dia. Maknanya kalau ada kemampuan untuk baca kitab itu, maka boleh baca, boleh tengok di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan amalkanlah dengan isi dan kandungannya
Dan amal isi dan kandungan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kalau orang yang ahli. Orang yang ahli. Kalau bukan ahli, dia belajar kepada yang ahli lah. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain. Bila dah belajar, dah faham, ajarkan pula kepada orang lain. Dan engkau ajak mereka untuk menuntutnya. Dan ajak pula orang lain untuk menuntutnya. Jadi sebelum kita nak sampai pada ihya tu, kalau kita Imam Ghazali, paling-paling tidak belajar dulu Bidayatul Hidayah ni. Belajar dulu Bidayatul Hidayah ni sampai khatam, sampai faham, sampai boleh beramal. Kemudian naiklah satu tingkat yang lagi, belajar kitab Imam Ghazali yang lain seperti Minhajul Abidin. Kemudian barulah seterusnya sampai kepada Ihya Ulumuddin. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat lalu dia mengamalkan dengannya. Jadi siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat yang disebutkan Imam Ghazali tadi, macam mana ilmu yang bermanfaat tu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut. Dan ilmu yang bermanfaat tu termasuklah apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Kemudian dia beramal. Setelah dia beramal, dia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, untuk menuntut ilmu tersebut. Maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang agung, orang yang besar di alam malakut, alam para malaikat. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa AS. Maknanya orang yang buat macam ni, dia cari ilmu ikhlas kerana Allah SWT, kemudian dia beramal, kemudian dia ajak orang lain untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk beramal, maka orang ini dikenali di alam malakut, alam para malaikat. Jadi maknanya bila kita belajar, kita ajak orang lain untuk sama-sama belajar, kemudian beramal. Kemudian setelah beramal, sebarkan, sampaikan kepada orang lain supaya orang lain pun faham sebagaimana kita faham, ataupun faham lebih lagi daripada apa yang kita faham. Kerana ilmu ni sangat penting. Ilmu ni sangat penting. Kalau tak ada ilmu, apa pun tak boleh nak buat. Hatta dakwah pun tak boleh nak buat. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak buat dakwah? Macam mana nak sampaikan kebaikan kepada orang lain? Macam mana nak mengajak orang lain buat kebaikan kalau tak ada ilmu? Tak boleh nak sampaikan dakwah. Tak boleh nak balighu anni walau ayah sebagaimana Nabi sebut kalau tak ada ilmu. Jadi ilmu ni sangat penting. Sebelum nak buat apa-apa, ilmu tu sangat penting. Samalah ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, lebih lagi ilmu dunia. Sebelum nak buat sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kena belajar ilmu tu terlebih dahulu. Samalah ilmu akhirat. Sebelum nak ajak orang lain buat baik, maka kena belajar dulu. Tak boleh terus-terus pergi dakwah tanpa ilmu. Kena ada ilmu. Wajib ada ilmu, baru boleh sampaikan. Kalau tak, nanti jadi banyak kesilapan. Banyak fitnah yang akan berlaku kalau tidak ada ilmu. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat, bila dah selesai mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu. Jadi bila belajar, ada dua perkara yang perlu dilakukan oleh seseorang yang mukallaf. Pertama, dia belajar, cari ilmu yang bermanfaat, belajar sampai faham, betul-betul faham. Kemudian dia beramal. Dalam masa dia beramal tu, dia kena perbaiki diri dia. Perbaiki diri. Sama ada yang zahir dan juga yang batin. Yang zahir tu, kalau ilmu yang berkaitan dengan zahir, contohnya sembahyang, tingkah laku sembahyang, perilaku sembahyang, macam mana kaifat sembahyang yang zahir, dia belajar, kemudian diperbaiki. Kemudian kalau yang batin ni, yang berkaitan dengan ilmu akhlak, yang berkaitan dengan adab-adab, yang berkaitan dengan tasawuf, kalau perkara yang berkaitan dengan batin, dan masih lagi ada baki daripada waktumu itu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu untuk engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab ataupun ilmu masail khilafiyah, ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama khilafiyah. Contoh tu macam tarawih 10 ke 8 ke 10 ke 20 ke, tu masalah khilaf. Yang kebanyakan kita tahu apa, 8 20. Sebenarnya ada pandangan lain 10, ada pandangan lain lagi 36.
Ada pandangan lebih lagi, 100. Yang kita tahu 80 80 tu je. Itulah yang diulang tiap-tiap tahun, tiap-tiap Ramadan. Itu masalah khilaf. Masalah khilaf. Masalah khilaf tu masing-masing ada dalilnya masing-masing. Jadi amalkan apa yang diamalkan oleh majoriti. Yang kita kena amal ni, kalau masalah yang khilaf ni, kita ikut majoriti, bukan ikut yang sedikit, ikut majoriti. Apa-apa pun ikut majoriti, itu yang lebih baik. Kalau majoriti amal katakan 20, amal 20 lah. Itu yang terlebih baik. Kalau kita nak amal yang lain, kita amal sendiri-sendiri lah, amal sendiri-sendiri. Supaya apa? Supaya tak jadi fitnah dalam masyarakat. Supaya tak berbeza dengan orang lain. Kenapa pula dia ni buat berbeza, orang lain semua buat sama? Kan? Jadi masalah, jadi fitnah. Kecuali lah kalau masalah tersebut dia buat sendiri-sendiri, orang tak nampak, orang tak tengok dia, tak apalah, dia amal sendiri-sendiri lah. Tapi kalau yang yang umum orang nampak, maknanya dia kena ambil pandangan majoriti. Itu yang lebih baik. Jadi kalau dah ada waktu yang berbaki, barulah belajar ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah khilaf tadi. Jadi kalau tak belajar masalah khilaf tadi, maka seseorang dia akan suka menyalahkan orang lain. Dia akan mengatakan orang ni buat tak betul, dia saja betul. Kalau dia tak belajar tentang masalah tersebut, dia merasakan dia saja yang betul, orang lain tak betul. Sedangkan masalah itu adalah masalah khilaf yang ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Contoh seperti mana solat Isra' dengan duha tadi. Solat Isra' dan duha tu adalah khilaf. Adalah khilaf. Ulama lain mengatakan Isra' dan duha tu adalah sama. Sama aja, tak ada beza. Sedangkan Imam Ghazali mengatakan Isra' lain, duha lain. Itu ada khilaf di situ. Jadi kita nak amal yang mana? Kita boleh nak amal pandangan ulama yang lain, ataupun kita amal apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Tak ada masalah. Kalau kita amal yang apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali, maknanya kita dapat dua keadaan solat di situ. Mana Isra' kita dapat buat, duha pun kita dapat buat. Kalau kita amal apa yang disebutkan oleh ulama lain, kan? Kita sama juga fadilatnya, dapat fadilat yang sama yang disebutkan dalam hadis. Jadi kena tahu bezalah di antara perbezaan-perbezaan tersebut, supaya dapat kita beramal dengan cara yang terbaik. Supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh. Cabang-cabang ilmu fiqh. Dalam masalah fiqh ni ada cabang-cabang dia. Contohnya rukun solat. Rukun solat. Rukun solat ada berapa? Rukun solat ada berapa? 13 ke 17 ke berapa? Ada berapa? Yang umum belajar 13 kan? Ada juga ulama yang lain mengatakan ada 17. Kenapa jadi 17? Kenapa ada jadi 13? Dia ada perbezaan di sudut kiraan. Yang 17 tu sebab dikira sekali dengan tamakninah misalnya. Yang 13 tu dia tak dia tak kira. Ada yang kira, ada tak kira. Jadi ada perbezaan di situ. Kemudian dan permasalahannya yang berkaitan dengan yang fiqh ni, yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah, yang mana kadang-kadang timbul ketika mana buat ibadat, dan supaya engkau mengetahui jalan tengah. Jadi kalau seseorang dia belajar tentang masalah khilaf ni, masalah cabang ni, dia akan tahu macam mana nak ambil jalan tengah. Macam mana nak ambil jalan tengah supaya dapat mendamaikan antara yang pro dengan yang kontra. Supaya dapat ambil jalan tengah. Macam mana nak selesaikan? Kalau dia tahu masalah tersebut, mana dia tahu hujung pangkal masalah tersebut, dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Sebab apa? Sebab khilaf. Dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai. Kan? Contoh masalah lain.
masalah apa nama ni? Masalah apa nama ni? Witir. Contoh witir lah. Witir. 3 rakaat. Nak buat 1 salam ke 2 salam? Jadi kalau tak belajar dengan betul-betul, seseorang dia akan mengatakan tak boleh buat 2 salam. Tak boleh buat 1 salam. Kena pisahkan. 2 rakaat dulu, kemudian buat 1 rakaat. Dia akan bermati-matian lah dengan pendapat tersebut. Sedangkan boleh dibuat 3 rakaat tu sekaligus. Boleh dibuat. Cuma yang afdalnya adalah dipisahkan. Buat 2 dahulu, kemudian baru buat 1 rakaat. Itu contohlah, contoh. Dan kalau orang tak belajar juga, tak dalami, dia akan jadi masalah. Bila sampai malam Jumaat, nak baca Yasin ke baca Al-Kahfi? Baca Yasin ke nak baca Al-Kahfi? Bacalah mana-mana Yasin ke Al-Kahfi. Dua-dua tu ada dalil dia, ada hadis dia. Cumanya adat kebiasaan kita dah memang baca Yasin malam Jumaat. Maka baca Yasin malam Jumaat. Habis tu Ustaz, nak baca Al-Kahfi waktu bila? Baca pada siang Jumaat. Sebab ada hadis menyebut siapa baca Al-Kahfi pada siang Jumaat sebelum khatib naik ke mimbar, dapat pahala sekian. Jadi ada dalil. Maknanya Yasin malam Jumaat ada dalil, Kahfi malam Jumaat ada dalil. Bahkan bukan sahaja Yasin dengan Al-Kahfi, baca surah Tabarak pun ada dalilnya malam Jumaat. Surah Ad-Dukhan pun ada dalilnya baca pada hari Jumaat. Cuma kenapa dipilih Yasin tu? Sebab Yasin tu jantung Al-Quran. Ada disebut Yasin tu jantung Al-Quran. Maka dipilih Yasin. Itu saja. Nak lebih baik baca semua. Lepas baca Yasin baca Al-Kahfi. Cuma panjanglah masa dia. Panjanglah masa dia kan. Baca Yasin pun tu dah dah separuh daripada ni. Kemudian nak baca Al-Kahfi. Al-Kahfi tu pula ada ayat-ayat yang susah. Jadi lambat. Baca semua tak ada masalah. Tak baca pun tak ada masalah. Sebab tak jadi wajib kan, sunat saja. Tak baca rugilah, tak dapat pahala, itu jelah. Tak jadi dosa, tak dapat pahala. Saya tak nak baca Yasin lah, Al-Kahfi pun tak nak. Saya nak baca surah lain, bacalah. Bacalah, dapat pahala, tak nak masalah. Yang penting jangan gaduh-gaduh aje. Gaduh tu jadi haram. Pasal apa? Boleh merenggangkan hubungan silaturahim. Gaduh tu sampai boleh merenggangkan hubungan silaturahim. Haram hukum dia. Asalnya sunat je bacaan-bacaan tu, kemudian dah jadi haram, buat perkara yang dosa. Gaduh dan sebagainya. Ketika mana mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Jadi maknanya masalah khilaf ni boleh buat jadi bertekar, boleh buat jadi bergaduh, boleh buat jadi bermasam muka. Masalah khilaf saja. Ini pun dengan syarat adanya kelapangan waktu setelah engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Dia ikut dia punya turutan dia. Mula fardu ain dulu. Lepas fardu ain baru fardu kifayah. Fardu kifayah dalam bab agama ada juga fardu kifayah dia. Lepas fardu kifayah tu barulah yang masalah khilaf tadi. Masalah khilaf tadi. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir, yang telah kami sebutkan. Jadi kalau nafsu tu suka meninggalkan baca wirid dan zikir, wirid dengan zikir ni sebagaimana telah sebutkan sebelum ni kena lazim baca. Kena lazim baca. Mesti ada waktu dalam seharian tu, waktu untuk baca wirid dan juga waktu untuk berzikir. Tak boleh sepanjang hari itu tak ada waktu langsung untuk baca wirid dan baca zikir. Jadi kalau tak ada masa, sebagaimana yang saya sebutkan minggu yang lepas, kalau tak ada masa, paling-paling istiqamah baca wirid lepas sembahyang tu. 5 waktu tu dah cukup. Kalau tak nak baca pada waktu-waktu yang lain, asalkan dapat baca wirid lepas sembahyang tu. Itu lebih baik daripada tak ada langsung baca wirid. Wirid lepas sembahyang pun tak nak baca. Alasan dia
alasan dia Nabi tak baca, contoh. Padahal wirid-wirid lepas sembahyang tu adalah susunan daripada apa yang Nabi amalkan. Apa yang Nabi amalkan, baca sekian tu apa yang Nabi amalkan. Cuma ulama kumpul, ulama susun, buatlah satu wirid yang panjang untuk mudah orang seperti kita, orang awam ni untuk baca. Sebab apa? Kalau kita nak amal apa yang Nabi buat semua, tak mungkin. Sebab apa yang Nabi amal tu lebih banyak daripada yang kita amal. Apa yang Nabi amal tu lebih banyak daripada apa yang kita amal. Sebab tu kita kena belajar. Belajar ni bukan kata setahun, 2 tahun, belajar ni sampai ke mati. Orang yang dah belajar pun kena belajar lagi. Sebab tak semua ilmu yang dia belajar tu dia tahu. Ada juga ilmu yang dia tak tahu. Dia kena belajar lagi. Belajar lagi dan lagi sampailah ke mati. Yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu menuntut ilmu masail khilafiyah tadi. Jadi di antara baca wirid dengan ilmu yang khilaf ni, baca wirid itu adalah lebih baik. Dan kalau ada waktu barulah belajar yang ilmu yang masail khilaf tadi. Maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil mempermainkan engkau. Jadi bila orang bergaduh dalam masalah khilaf tadi, sebenarnya itu permainan syaitan. Permainan syaitan. Itu permainan syaitan sebenarnya. Syaitan nak gaduhkan di antara dua kelompok tu dalam masalah yang sebenarnya masalah tu dah selesai. Itu permainan syaitan sebenarnya. Jadi kalau orang yang dia tak sedar tu itu adalah permainan syaitan, maka dia akan tenggelam dengan pergaduhan tersebut. Bila-bila masa pun akan sentiasalah bergaduh. Tak ada nak berlapang dada. Sedangkan masalah khilaf ni kita perlu berlapang dada. Tak boleh nak menyalahkan di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sebagaimana orang yang beramal dengan mazhab Imam Syafi'i tak boleh menyalahkan orang yang beramal dengan mazhab Maliki, mazhab Imam Malik. Begitu juga tak boleh nak salahkan orang yang beramal dengan mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Tak boleh. Sebab apa? Sebab semuanya tu ada dalilnya masing-masing. Cuma kita di tempat kita ni beramal dengan mazhab Imam Syafi'i, maka kita beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tak belajar, apa yang mazhab lain buat, kita buat, dan kita sangkakan itu mazhab kita. Contoh yang saya selalu bagi contoh ialah apa? Ialah bangun setelah mana muazzin iqamat, ataupun muazzin akan sebut shaf. Itu mazhab lain. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi muazzin akan sebut shaf. Mazhab Syafi'i yang sebut shaf tu adalah imam. Dan mazhab Syafi'i yang disunatkan untuk bangun tu setelah mana selesai iqamat baru bangun. Selagi tak selesai iqamat, duduklah dekat dekat shaf tu. Tak disunatkan bangun. Kecuali orang yang lambat bangun. Orang yang lambat bangun bila iqamat perqamati solah, dia bangun. Dia lambat nak bangun kan, kalau tunggu habis nanti lambat. Imam dah takbiratul ula, dia tak takbir lagi. Jadi dia bangun awal sebab dia lambat. Tapi bagi orang yang sihat, boleh bangun cepat, maka dia disunatkan tunggu sampai habis iqamat baru dia bangun. Maka ketahuilah syaitan berhasil mempermainkan engkau dan telah berhasil menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu, iaitulah penyakit cinta pangkat dan harta benda. Oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, sehinggalah nantinya engkau akan menjadi bahan tertawaan syaitan, maka ia membinasakan akan dikau dan akan mengolok-olokkan engkau. Jadi bila tertipu dengan syaitan, syaitan akan gelakkan kita, akan ketawakan kita. Sebab apa? Sebab dah masuk dalam perangkat syaitan. Antara perangkat syaitan ni antaranya apa? Aku tak naklah pergi masjid, nanti orang kata aku ni orang baik-baik pula.
Dia kata nak tunjuk baik pula, dia tak nak pergi masjid. Jadi dia pun tak datanglah masjid. Rugilah. Termasuk dalam perangkat syaitan. Dah masuk waktu belum? Belum kan? Ini. Apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan, dan bila kita mengamalkan wirid-wirid dan ibadah-ibadah yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan apa-apa keberatan. Maknanya bila beramal wirid ni, beramal dengan ibadat yang telah disebutkan, ada-ada yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali ini, tidak merasa berat, tak merasa malas, dan tidak merasa malas melaksanakannya. Bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat. Maknanya selain daripada dia belajar apa yang ada dalam kitab ni, dia nak cari lagi ilmu yang bermanfaat yang lain, untuk memperbaiki lagi ibadat dia. Dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Yang mana bila dia tuntut ilmu yang lain tu, dia cari ilmu yang lebih lagi tu, dia tidak ada niat yang lain melainkan dia nak cari redha Allah dan juga nak mencari keredaan Allah dan juga untuk negeri akhirat. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal, lebih baik daripada ibadah sunat. Jadi menuntut ilmu pada ketika itu lebih baik daripada ibadat yang sunat. Jadi pertama sekali menuntut ilmu ni wajib pada setiap orang, fardu ain. Kalau dah lepas belajar yang fardu ain tu, ada lagi masa, dah jadi hukumnya fardu kifayah. Dan belajar ilmu ni lebih baik daripada semata-mata mengerjakan ibadat sunat. Oleh sebab tu bila Rasulullah datang ke masjid, Rasulullah tengok ada dua kelompok sikit ya. Ada dua kelompok sahabat. Satu sahabat yang duduk berkeliling baca Quran, berzikir. Satu kelompok lagi duduk buat halaqah majlis ilmu. Agak-agak Rasulullah duduk dalam kelompok yang mana? Rasulullah duduk dalam kelompok yang buat majlis ilmu. Bukanlah Rasulullah nak katakan kelompok yang baca Quran, zikir ni tak bagus. Dua-dua tu ada bagus. Cuma Rasulullah nak ajar kita di antara dua-dua ni mana yang lebih utama, iaitu menuntut ilmu. Duduk dalam majlis tu lebih utama, lebih baik daripada semata-mata kita duduk dalam majlis zikir. Kalau majlis tu ada bersamaan, ada dalam tempoh masa yang sama. Kalau masa lain-lain tu tak apalah, kita boleh boleh contohnya duduk belajar baca Quran dulu, lepas tu duduk dalam majlis ilmu, ataupun duduk dalam majlis ilmu dulu, kemudian duduk dalam majlis majlis yang lain, majlis zikir dan sebagainya. Tapi kalau dua-dua tu bertembung, kena pilih majlis ilmu lebih daripada majlis yang lain. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu sampailah kita mati. Kerana ilmu-ilmu ni penting untuk kita perbaiki ibadat kita. Kita tak boleh yakin 100% ibadat yang kita buat sekarang ni sempurna, yang terbaik. Melainkan bila ada ilmu, kita dapat kenal pasti mana yang kurang, mana yang salah dan sebagainya untuk kita perbaiki. Jadi wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.